Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Ada bersama saya lagi Fatin Soya Cincau dalam segmen perkembangan vaksin COVID-19 di Malaysia nombor 11. Tetapi sebelum saya kupaskan isu pada minggu ini, saya nak ambil satu komen dari video saya pada minggu lalu. Saya pilih komen dari Mise Kakunoi. Okay, dia tanya, umur 18 ke bawah boleh dapat vaksin AstraZeneca? Seriously? Keku je baru tahu. Okay, hai Ku. Tak, vaksin AstraZeneca untuk 18 tahun ke atas. Tak ada vaksin COVID-19 lagi disediakan untuk usia bawah 18 tahun. Baiklah, antara isu yang akan dikupaskan dalam video kali ini ialah Malaysia berhasrat untuk menggandakan vaksinasi mereka sehingga 200,000 dos sehari. Individu wanita akhirnya dapat menyatakan jika mereka hamil atau menyusukan anak di MySejahtera. Tinggal di Johor tetapi mendapat janji temu vaksin di Sabah. Kenapa jadi macam tu? Dan banyak lagi isu lain yang akan diketengahkan. Sewaktu awal pengumuman program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, kerajaan memang ada mengatakan bahawa rakyat tidak boleh memilih jenama vaksin COVID yang ingin diterima. Kemudian, sewaktu AstraZeneca diumum masuk kembali dalam portfolio PIK, YB Khairi mengumumkan yang mereka juga sedang mempertimbangkan kemudahan untuk individu memilih vaksin. Namun, setelah beberapa hari, beliau U-turn. Ini bermakna anda tidak boleh memilih vaksin yang anda mahukan. Beliau mengatakan bahawa peluang memberi pengguna memilih vaksin berpotensi melambatkan kadar vaksinasi semasa. Beliau menambah fokus sekarang adalah untuk mempercepatkan proses vaksinasi sebanyak mungkin terutama ketika Malaysia mengalami lonjakan kes baru dan kematian pada setiap hari. Memandangkan angka kes COVID-19 di Malaysia mengalami pertambahan, ini merupakan satu keperluan untuk kadar pemvaksinan di Malaysia ditingkatkan. Malaysia kini memberikan sebanyak 100,000 dos setiap hari kepada individu dan YB Khairi mengatakan bahawa jumlah ini akan meningkat 2 kali ganda menjadi 200,000 dalam bulan Julai. Selain pusat pemberian vaksin PPV Mega, pasukan petugas imunisasi COVID-19 akan memperkenalkan PPV Drive-Thru serta PPV Bergerak untuk membawa vaksin ke rumah jagaan kampung, tempat perlindungan dan lokasi yang sukar dijangkau. Sebanyak 1,000 klinik swasta dilantik menjadi PPV di bawah program imunisasi kebangsaan dan mereka mengajak lebih ramai doktor swasta untuk turut serta mendaftar melalui Protect Health. Menerusi garis panduan terbaru, wanita hamil antara 14 hingga 33 minggu hanya disyorkan untuk mengambil vaksin Pfizer sementara ibu yang menyusukan anak boleh mengambil Pfizer dan AstraZeneca. Untuk memastikan anda mendapat vaksin yang sesuai, ibu mengandung dan menyusukan anak kini boleh menyatakan status mereka di aplikasi MySejahtera. Pergi ke halaman vaksinasi, klik pada kemas kini status kehamilan dan penyusuan dan jawab 2 soalan. Ini merupakan satu fungsi baru yang diperkenalkan bagi memastikan golongan ini menerima jenis vaksin yang betul. Telah dilaporkan bahawa ada individu diberi janji temu vaksin di lokasi yang tak masuk akal. Contohnya, ada individu yang berada di Johor tetapi telah menerima janji temu vaksin di Sabah. Ada juga di Sarawak tetapi lokasi PPV-nya ialah di Selangor. Menurut YB Khairi, kekeliruan ini terjadi ketika mereka memilih alamat di aplikasi MySejahtera menggunakan API Google Maps. Beliau memberikan contoh individu mencari lokasi Taman Bahagia. Ada banyak cadangan Taman Bahagia di seluruh Malaysia disenaraikan. Individu yang membuat kesilapan akan menekan Taman Bahagia atas sekali tanpa memeriksa dan janji temu mereka akan dihantarkan ke Taman Bahagia Sandakan. Mungkin sebab itu mereka ada perkenalkan satu fungsi baru yang perlukan poskod tempat kediaman dimasukkan. Kalaulah dari awal MySejahtera minta semua orang kemas kini pendaftaran vaksin, sudah tentu isu macam ni takkan timbul. Anda ada dapat janji temu AstraZeneca tetapi anda tak ada tempah? Kerajaan Selangor dan pasukan petugas imunisasi COVID-19 akan bekerjasama untuk memperbetulkan senarai pendaftaran itu. Dilaporkan bahawa ada individu didaftarkan ke AstraZeneca oleh Imunisel tanpa persetujuan mereka. Imunisel akan menyerahkan senarai individu yang didaftarkan kepada CITF dan mereka akan dihubungi untuk mendapatkan persetujuan sekiranya mereka masih mahu meneruskan dengan suntikan AstraZeneca. Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba mengatakan bahawa vaksin Sinovac yang dikeluarkan secara fill and finish oleh Pharma Niaga boleh dibekalkan secara serentak kepada sektor swasta, JLC dan kerajaan negeri. Katanya, Pharma Niaga mampu menghasilkan 500,000 dos setiap minggu dan mereka dapat mula membekalkan kerajaan negeri dan syarikat swasta dalam bulan Jun dan Julai tahun ini.
Sejak mendapat kebenaran untuk membekalkan vaksin secara langsung, dilaporkan bahawa Pharmaniaga telah menerima pesanan untuk 7 juta dos vaksin. 4 juta adalah dari sektor swasta dan GLC dan 3 juta dari kerajaan negeri. Israel telah memberikan suntikan vaksin kepada separuh penduduknya. Pihak mereka melaporkan yang mungkin ada kaitan antara kesan sampingan myokarditis dengan pengambilan vaksin Pfizer dalam kalangan rakyatnya. Dilaporkan bahawa 275 kes myokarditis dilaporkan antara Disember 2020 dan Mei 2021 dalam kalangan lebih daripada 5 juta orang yang diberi vaksin. Ia diterjemahkan kepada 0.0055%. Namun untuk penerima, ia lebih kepada 50-50, 50/50 sama ada anda kena myokarditis ataupun tidak. Myokarditis adalah sejenis penyakit radang jantung yang jarang berlaku. Daripada kebanyakan kes yang dilaporkan, pesakit menghabiskan masa tidak lebih dari 4 hari di hospital dan 95% daripadanya dianggap sakit ringan. Setakat 2 Jun 2021 jam 11.59 malam, Malaysia telah menyuntik sebanyak 3.2 juta dos vaksin dan lebih daripada 1.1 juta individu telah menyelesaikan vaksinasi mereka dengan 2 dos. Selangor mempunyai vaksinasi paling lengkap pada 145,539 orang. Diikuti oleh Sarawak dengan 111,322 dan Perak dengan 105,298. Dari segi pendaftaran, lebih daripada 12.5 juta individu telah mendaftar untuk menerima vaksin dan ini merupakan 51.90% dari populasi yang disasarkan. Selangor memiliki jumlah terbanyak dengan 3,337,532 pendaftaran. Diikuti oleh Johor dengan 1,555,699 dan Sarawak dengan 1,246,332. Baiklah, jika anda mempunyai komen ataupun persoalan, anda boleh nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan juga Instagram. Saya Fatin Soya Cincau, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jaga diri, bye!